Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berangkat tiba di Kuching pada Ahad bagi memulakan lawatan rasmi selama 4 hari. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada jam 1.26 tengah hari disambut oleh isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang dan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali. Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan memulakan lawatan pada Ahad dengan mencemar-duli ke Kompleks Penjara Puncak Borneo untuk meninjau bengkel songket di kawasan tersebut. Pada sebelah malam pula, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat tiba ke Fort Margherita bagi menghadiri Food Over Fire Festival and Theatre. Laporan seterusnya, Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS komited untuk mencapai visi menjadi kuasa dominan dalam sukan negara. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebagai permulaan, MSNS akan memainkan peranan proaktif dalam memajukan sukan di negeri ini dengan mendorong atlet untuk memberanikan diri dalam menghadapi sebarang cabaran. Jelasnya, bagi menjadi kuasa besar sukan, MSNS dan Perbadanan Sukan Sarawak SSC akan memulakan pelan induk strategik untuk high performance sports pada tahun 2030 yang selaras dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Karim berkata dengan latar belakang seumpamanya, ia berfungsi sebagai pemangkin untuk melonjakkan sukan Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian semasa sesi penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19 baru-baru ini. Beralih ke perkembangan di Serian dengan penduduk tempatan telah mampu memanfaatkan kemudahan-kemudahan baharu yang disediakan di Balai Pemancar Dipa Kampung Mantung Marayu setelah projek membaik pulih balai raya tersebut siap pada April lepas. Difahamkan projek tersebut dilaksanakan dengan peruntukan sejumlah RM320,000 di bawah projek transformasi luar bandar RTP tahun 2020 di mana ia dilengkapi dengan bilik gerakan, gelanggang badminton serta tandas. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Martin Ben menzahirkan ucapan tahniah kepada pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta penduduk Kampung Mantung Marayu yang bekerjasama untuk merancang pembangunan demi kemudahan dan kesejahteraan masyarakat setempat yang telah banyak dicapai hingga masa kini. Jelasnya, sejak menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup pada tahun 2016, beliau telah memperuntukkan sejumlah RM1.3 juta kepada kampung itu bagi membina kemudahan asas seperti dewan, gereja, jalan kampung, jalan pertanian, perparitan serta peruntukan dana untuk mengurus dan mengadakan sebarang aktiviti kampung. Beliau berkata demikian ketika merasmikan balai raya tersebut di Kampung Mantung Marayu pada Sabtu. Sementara itu, Martin menggesa penduduk tempatan agar memberikan usaha terbaik dalam bidang-bidang yang diceburi, khususnya aktiviti pertanian dan penternakan yang giat dilakukan di kawasan Dun Kedup. Ujarnya, dengan adanya pelbagai kemudahan dan inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan, maka penduduk harus berusaha memanfaatkan peluang tersebut untuk mendapat bantuan kepakaran serta kaedah moden sekaligus memperoleh pulangan yang lebih tinggi pada masa depan. Pada majlis sama, Adun Kedup itu telah mengumumkan peruntukan tahun 2023 sebanyak RM5,000 masing-masing kepada JKKK, Biro Wanita dan Belia Kampung Mantung Marayu untuk pengurusan dan pelaksanaan sebarang aktiviti. Dilundu pula komunikasi dua hala antara kerajaan dengan masyarakat berkaitan hal ehwal pentadbiran negara penting khususnya di peringkat akar umbi bagi menjamin penyaluran maklumat secara berkesan. Menurut Adun Opar, Billy Sujang, komunikasi yang berkesan akan mengelakkan kekeliruan terhadap isu-isu setempat di samping mewujudkan pemahaman jelas terutamanya melibatkan aspek pembangunan. Katanya, sistem pentadbiran dan pengurusan negara termasuk negeri Sarawak ini memerlukan kerajaan bekerjasama dengan rakyat yang melibatkan pemahaman, penerimaan dan sokongan di peringkat akar umbi. Beliau menjelaskan demikian ketika merasmikan program komunikasi tindakan setempat Komtis khas di Dewan Serbaguna Kampung Biawak pada Sabtu. Dalam pada itu, Billy menyambut baik pelaksanaan program Komtis khas Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Japin Sarawak itu yang memberikan maklumat kepada masyarakat di sepadan Malaysia Indonesia, khususnya Kampung Biawak mengenai aspek serta isu berkaitan keselamatan dan jenayah. Beliau menambah setiap masyarakat memainkan peranan utama sebagai mata dan telinga kepada kerajaan terutamanya berkenaan soal kepentingan dan keselamatan di sesuatu kawasan kerana sebarang perlakuan dan tindakan yang mengundang ancaman kepada keselamatan harus dilaporkan dengan segera kepada pihak berkuasa untuk langkah pencegahan.
Oleh itu, Billy menegaskan masyarakat perlu sentiasa menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan agensi-agensi kerajaan di kawasan masing-masing. Adun opera itu turut menasihati para hadirin termasuk masyarakat dari kawasan berhampiran sepadan untuk sentiasa berwaspada kerana ia merupakan kawasan panas yang antaranya menjadi laluan utama pencerobohan dan penyeludupan barangan bersubsidi serta barangan larangan seperti dadah yang mampu merosakkan generasi muda. Berita seterusnya, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM memainkan peranan penting bagi meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Adun Terbedu Dr. Simon Sinang Badar berkata, pihak AIM akan memberikan bimbingan kepada ahli untuk menjadi usahawan kecil termasuk memberi pinjaman dengan kadar faedah serendah 1.5% dengan 4% setahun. Selain itu, jelasnya penubuhan AIM bertujuan mengurangkan kemiskinan di Malaysia melalui pengeluaran pembiayaan ikhtiar kepada penduduk miskin di luar bandar untuk menambahkan pendapatan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis sambutan ulang tahun ke-10 Pusat Saan Bersatu di Kampung Temasaan Terbedu pada Jumaat. Sementara itu, Dr. Simon menyeru AIM bahagian serian untuk mengembangkan peranan ke setiap kampung di kawasan Terbedu. Dalam program sama, beliau telah meluluskan permohonan untuk menaik taraf jalan ke tanah perkuburan, pemasangan selusur bagi jalan utama keluar masuk Kampung Saan dan membina bangunan gereja yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Selanjutnya, seramai 30 orang ahli pertubuhan orang cacat penglihatan Malaysia Cawangan Sarawak dan 21 orang sukarelawan menyertai ekspedisi mendaki Bukit Pumpodat, Kampung Peros, Krokong di Bau pada Sabtu. Ekspedisi itu diadakan bersempena dengan Hari OKU 2022 dan telah disempurnakan oleh Adun Serembu Miro Simoh. Dalam program itu, Miro memaklumkan beliau akan memberikan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia Cawangan Sarawak. Untuk rekod, pertubuhan berkenaan mempunyai keahlian tidak kurang daripada 350 orang kurang upaya penglihatan di seluruh Sarawak. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, salam UKAS.